rahmatnya, rezekinya kepada mana-mana makhluk, tak terkira, tak terbatas, tak dilihat apakah perangainya makhluk tersebut. Murahnya Allah SWT. Ar-Rahim dan amat pengasih penyayang ini, yang mana lebih dikhususkan sifat rahim ini dilimpahkan kepada orang-orang beriman besok di akhirat, yang mana hanya orang beriman sahaja akan mempunyai nikmat ini, kasih sayang ini, yang mana selain mana dalam dirinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi itulah dianya masih mendapat perhatian Allah SWT, kasih sayang Allah. Sebab itu di akhirat kelak ada golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ada golongan yang mana timbangan kejahatannya lebih dibenturkan, tetapi diberi syafaat, diampunkan, maka dimasukkan ke surga. Ada yang dah dihukum dalam neraka dapat syafaat, dia kasih sayang Allah SWT, diampunkan, masuk dalam syurga. Kasih sayang Allah. Kita sedar bahawa seperti yang lepas kita bicarakan, apabila Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kami berkata pada malaikat, usjudu li Adam, kepada Adam. Maka sekalian malaikat telah bersujud. Malaikat adalah satu makhluk mengingkari tentang perintah ini, lantas dicop terus iblis. Dengan sekali ingkar saja, dilaknat, dikutuk, dibuang daripada syurga. Ada pun kalau dilihat pada diri kita ini, keingkaran dan pelanggaran perintah Allah, berdosa tak henti. Iblis sekali ingkar, dikeluarkan dari rahmat, dikeluarkan dari syurga, dikeluarkan dari rahmat. Ada pun kita ini berkali-kali ingkar atau tetap lagi dalam rahmat. Rahmat siapa? Allah Rasulullah Rahmatul Alamin dan memutuskan kewajiban malaikat rahmat seluruh alam. Diampunkan, dilewat-lewatkan, takut-takutkan azab. Cukup dengan pembuangan anak, minum arak secara terang-terangan, rasuah, secukup untuk menjadi syarat yang Allah akan turunkan bala di bumi. Secukup. Tetapi ada rahmatnya Rasulullah SAW, diampunkan, dilewat-lewatkan, tobat dulu. Tetapi dalam sesuatu pelanggaran, kepada pelanggaran perintah Allah Ta'ala ini, kemungkaran dilakukan, diberi makan dari kesehatan masih sehat dari waktu kita. Adalah Rasulullah SAW. Kita sering juga terdengar para muhaddisin, para ulama mendatangkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, aku amat berbangga di padang mahsyar besok dengan umat yang ramai. Bangga dengan umat yang ramai. Kita pun agak termenung juga mendengar hadis ini. Kami melihat keliling kita ni yang melanggar perintah Allah ramai, haprak ramai. Macam mana Nabi kata aku bangga dengan umatku besok pada mahsyar umat yang ramai? Nak lihat macam mana keadaan. Ini bulan Ramadan ni ada dia nanti. Ternyata tak puasa, masuk dalam akhbar. Solat ditinggalkan, rasuah, bermandil, bermahal. Maka para muhadis ini mencerahkan kedudukan hadis ini, memberitahu bahawa Rasulullah SAW berbangga dengan umat yang ramai di padang mahsyar. Umat yang tampil di padang mahsyar besok dalam dirinya membawa kalimah la ilaha illallah. Walaupun tak sebanyak sekalipun sekuman Islam, namun Islam masih beriman, walaupun sebesar sekalipun imannya. Di antara kesalahan manusia pasti ini akan masukkan dalam neraka.
Tetapi iman seseorang itulah yang penyebab untuk masuk syurga. Sebab itulah setiap orang Islam pasti dia ahli syurga. Setiap orang Islam itu pasti dia ahli syurga. Tetapi bukan setiap orang Islam itu akan terbebas daripada api neraka. Mesti itu bertobat, memperbanyakkan amal soleh, dan kita menempuh bulan Ramadan yang akan datang ini. Tak apa lagi. Sebelum kita mulai membaca kitab ini, nak bawa sedikit renungan penghayatan untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan menggariskan, letakkan ada 3 level orang yang berpuasa. Pertama pada peringkat awal, kedua khawas, dan ketiga khawas. Peringkat awam itu mereka yang hanya menjaga puasa mereka jangan sampai batal. Dah itu je. Jangan berlaku hubungan suami isteri siang Ramadan, jangan makan minum, jangan memasak sesuatu dan berongga. Dah itu je. Maka orang seperti ini yang dikatakan hanya berpenat-penat sahaja, berlapar, dahaga, tetapi tiada apa pun dipenuhi daripada puasa tersebut. Kenapa? Ini pasal awal. Matanya dalam bulan puasa, bulan Ramadan masih melihat maksiat, telinga mendengar umpatan, lidah memfitnah, hati bersangka, hasad dengki, kaki dia melangkah tempat maksiat, mungkar, tangan dia masih lagi menerima rasuah bulan Ramadan. Maka panca indera ini tidak mentaati Allah. Bermakna orang seperti ini hanya lapar dan dahaga. Yang kedua dipanggil khawas, golongan yang nampak lebih khusus lagi. Bukan saja menjaga pahala, menjaga puasa daripada batal, tetapi menjaga pahala puasa daripada batal. Orang pertama tadi hanya menjaga puasa jangan sampai batal. Orang yang kedua, pada peringkat yang kedua, menjaga puasanya serta pahala puasanya jangan sampai batal. Bermakna jaga mata daripada melihat maksiat, telinga daripada mendengar umpatan, lidah daripada mengumpat dan fitnah, pelihara hati daripada hasad dan buruk sangka, letakkan dirinya dalam masjid. Kalau nak buat cuti, bagus sangat kalau kita menyusulkan tertib kita itu lepas subuh berjemaah, khususnya bagi orang lelaki, kerana tuntutan sembahyang jemaah itu bagi orang lelaki. Ada orang perempuan yang dilarang mereka pergi ke masjid, tetapi tempat afdalnya di rumah. Tetapi kalau orang berhajat untuk pergi ke masjid kerana lepas subuh nanti amat baik untuk datang. Daripada subuh berjemaah, kalau ada kuliah, tak ada kuliah, duduklah membaca Quran atau berzikir, berselawat, beristighfar sampai isyraq. Ada tenaga sebelah tu tenaga sebelah isyraq, serahlah. Sama ada nak sambung lagi baca Quran, duduk tidak dalam masjid sampailah waktu duha, sembahyang duha berapa? Pukul 9.30, pukul 9 duha. Dengan itu dudukkan sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Isyraq ini kalau kita kalender syuruk, tambah lagi 15 minit, 12 minit, 15 minit berapa lebih, 20 saat, boleh kita menjalankan sembahyang isyraq. Kita menjalankan 4 rakaat bersalam, kemudian kita berdoa dengan hajat kita, kemudian membaca Al-Quran, teruskan Al-Quran. Tengah ulama mengatakan isyraq itu duha atau isyraq, tak timbul masalah ketentuan. Isyraq niat duha, duha dan isyraq, tak timbul masalah, semuanya masih sah. Setengah golongan mengasingkan isyraq subuh, duha subuh. Setengah pendapat mengatakan isyraq itu duha atau isyraq. Kalau kita mengasingkan isyraq subuh, lepas itu duha, sekurang-kurang duha 2 rakaat, sebanyak-banyak duha itu 12 rakaat. Afdal 8 rakaat.
Kenapakah 8 rakaat lebih afdal daripada 12? Kerana 8 rakaat dilihat bukan saja ketika bermukim, tetapi Nabi ketika musafir pun menjaga 8 rakaat duha. Mana datang 12? Kerana dilihat Nabi pernah mengerjakan sampai 12 rakaat. Dan kita buat 12 rakaat tak mampu, buat 10 tak mampu, buat 8 tak mampu, buat 4 tak mampu, buat 2. Jangan terus meninggalkan usaha. Kemudian ambil masa ruang seketika, failulah, tidur sebentar sebelum zuhur. Failulah ini tidur yang mana kelebihannya memberi kekuatan untuk kita bangun di tengah malam untuk beribadah. 15 minit, 10 minit cukup. Lepas dengar azan zuhur, sedialah kita dengan pakaiannya yang sempurna, dengan wudhu yang sempurna, dengan mengerjakan qabliyah zuhur 4 rakaat 2 salam atau 4 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 2 salam atau 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam itu sama ada dengan tasyahud awal ataupun tidak, boleh. Bermakna tak betul tasyahud itu 4 rakaat, boleh juga. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, ceraikan atau persatukan, jawapannya menceraikan dua-dua lebih afdal daripada 4 1 salam. Kerana apa? Kerana kalau menceraikan dua-dua 4 rakaat buat dua-dua, melebihi, ada 3 lebih dia. Lebihnya apa? Lebih pada niat, lebih pada takbiratul ihram, lebih pada salam. Bermakna kita akan berniat 2 kali, kita akan takbiratul ihram 2 kali, dan kita akan memberi salam 2 kali. Kerana bukan pada kitab mengatakan banyak amalan, banyak gerak, banyak amalan, banyak ganjaran. Habis sembahyang berjemaah, beri tumpuan kepada bacaannya, beri tumpuan kepada pemandangannya, penglihatannya, bahawa bukan aku yang melihat. Itu akan pergi pada khawas. InsyaAllah bi'idznillah, walaupun kita pun nak mula kitab ini, tetapi saya rasakan tidak bermasalah kalau dipahamkan betul-betul pada malam ini. Jangan tunggu habis kitab. Jangan disangka habis kitab, banyak kitab tambah dekat. Tidak. Nabi telah memberi amalan, Mazdada ilma lam yazid huda lam yazid Allah illa mu'min. Barang siapa bertambah ilmu, bertambah petunjuk, tidaklah bertambah daripada Allah Ta'ala itu, melainkan bertambah jauh. Jangan sangka habis kitab tambah dekat. Tidak. Seperti mana muzakarah kita minggu lepas, keberkatan ilmu itu bergantung pada adabnya guru, adabnya kitab. Kitab dah kita beli itu, barulah tuannya ada baju, kitab tak ada baju. Kitab itu pula jangan conteng-conteng, jangan ditulis sebarang-sebarangan. Nak catat ustaz, beli buku catatan, nota, catat tempat lain, bukan di dalam kitab tersebut. Tidak. Dalam kitab itulah isi kandungnya apa ustaz mengajar. Kita akan sama tu juga lah, nombor telefon kawan, nombor telefon mamak kes, nak order ikan, itu semua kitab tu. Itu semua tu. Kalau yang ucap pula, nombor telefon 014 Izzah, 008 Munam, 011 semua sekian semua. Yang rapid sikit, transformer, ninja, vector, semua ada dalam kitab tu. Wa man ma'alim sya'ir Allah fa innahu min taqal qulub. Barang siapa menta'zimkan syiar Allah, itu kadang ketapan hati. Ini syiar Allah ni, agama syiar Allah, ilmu syiar Allah. Jangan sampai letak kulit kacang di atasnya, apatah rokok lagi, cimeng mata, handphone. Kalau cara usul kitab itu tempat kecil, kotak kecil ataupun almari kecil, pertama letaknya yang atas Al-Quran.
Dan Quran, tafsir Quran, bawahnya hadis. Itu cara musuh kita. Bawah itu tauhid, kita tauhid. Penghulu sekali kita penghulu sekali ilmu tauhid. Mengenal Allah, belajar hadis tentang Allah. Macam mana? Belajar fiqh tentang Allah, tidak masalah. Kemudian disusul pada kitab tasawuf, kita bicarakan hati. Kemudian kitab fiqh, kemudian kitab lain, nahwu, sharaf dan sebagainya. Ada tu bawah sekali itu majalah mangga buat atas. Buat atas itu. Inilah ada. Bawalah berkat ilmu kita. Jangan lundurkan kaki depan kita. Apa lagi guru? Lagilah. Kita itu kalau boleh bawa, cara pertama tunjuk atas kepala. Kalau tak mampu duduk atas kepala, duduk kat bawah. Tak mampu atas bawah, kat dada. Tidak ada cara yang tepat. Sama ada duduk atas kepala, bau atau dada. Tak ada cara yang tepat. Kitab agama yang membawa manusia dengan Allah SWT betul-betul aman kepada manusia dengan kantungnya. Sebab itulah lahirlah orang kalau tak ada adab, maka orang beragama tetap beradab. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Pegang tu poin itu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ilmu tu tinggi dah, adab lebih tinggi daripada itu. Inilah bagaikan kunci pembukaan kepada pemahaman kita dalam mempelajari, dalam mengenal ilmu yang kita pelajari. Ya. Jadi apabila kita tahu bahawa yang berkuasa itu Allah, Qudrat. Tentu mungkin belajar dalam tempat ada 7 sifat ma'ani, Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama asal kalam. Qudrat itu punya kuasa. Kuasa ni sifat siapa kuasa? Sifat Allah kuasa. Sifat Allah. Lawan kuasa itu ajizun, lemah. Kalau kuasa sifat Allah lemah, sifat siapa? Hamba. Baik, sekarang saya nak ajak tuan-tuan daripada tauhid teori. Kita sama-sama malam ini pindahkan kepada tauhid amali. Daripada akli, akal, tauhid kitabi, kita tauhid Islami hanya berkata-kata. Sekarang kita pindahkan daripada akal ini, tauhid akal kata Allah berkuasa itu. Sekarang di sini Allah berkuasa. Maka ini yang dipanggil tauhid sufi, yang tauhid zauqi. Tauhid zauq, ada rasa. Atau tauhid syuhudi, syuhud memandang. Mata hati memandang kepada Allah. Ada ditanya seorang lelaki yang putih bajunya, hitam rambutnya, ada kesan-kesan musafir, duduk dan duduk dengan Nabi. Tanya kepada Nabi, ya Muhammad, khabarkan aku tentang Islam. Ya Muhammad, khabarkan aku tentang iman. Khabarkan aku tentang ihsan. Apa Nabi kata? Anta Allah ka'annaka tara. Fa'in tantarahu fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah Ta'ala, rasakan bagai kamu melihatnya. Ini adalah makam musyahadah, syuhud, memandang pada Allah. Sekarang kita beramal tak pandang pada Allah. Akhirnya yang kita pandang diri kita sendiri. Ini dekat-dekat sibuk dengan amal, hati tak sibuk dengan Allah. Sibuk dengan serbannya, sibuk dengan jubahnya, tapi hati tak sibuk dengan Allah. Sibuk dengan belajar, dulu pilih belajar kita khatam kita, tapi hati tak sibuk dengan Allah. Sibuk dengan akhlak yang baik, manis muka, bicara lembut, tapi hati tak sibuk dengan Allah. Akhirnya yang disembah itu bukan Allah. Yang disembah itu selama 40 tahun menyembah patung ciptaan diri namanya aku. Ini syirik khafi namanya. Ini syirik khafi.
Bila sebutnya Ustaz, Pak Lepai, Pak Haji, AJK Darul Dakwah, Jemaah Masjid, saja itu tidak ada jahat mereka menyembah batu, kayu, berhala, takkan sembah itu. Tetapi tak sedar dalam 40 tahun kita beramal itu yang tersembah itu nak surga sendiri. Aku diri. Ini yang tak disedarkan oleh kebanyakan orang beramal ibadah. Sebab apa? Sebab tak ada tauhid. Dan tauhid tidak berterang kepada akal sahaja, tetapi tauhid berpindah ke tauhid syuhudi. Inilah tauhidnya para anbiya, para sahabat, para awliya. Mata hati memandang Allah. Anta berdoa, kamu kata Allah itu. Kamu sembah Allah Ta'ala bagai kamu melihatnya. Ini paling lama musyahadah, mendelik pada Allah setiap keadaan. Justru itu kalau mendelik pada Allah Ta'ala, tiada lagi ada ruang sedetik sesaat untuk melihat diri sendiri. Tak ada. Habis. Beramallah, jangan sampai nampak diri yang melakukan amal. Kerana apa? Kerana diri lemah, diri tak boleh. Kudrah sifat siapa? Kudrah sifat Allah. Lemah sifat siapa? Sifat hamba. Dah kata lemah, macam mana boleh beramal? Justru itu, boleh bangun malam itu macam mana? Diperkuasakan Allah, dipersifatkan. Nak sembahyang apa ni? Sembahyang zuhur. Hendak sembahyang zuhur. Hendak siapa ni? Iradah sifat Allah, bukan sifat kita. Kita ni diradahi. Diperkehendakkan Allah. Fa'al lima yurid. Dia ada maha berbuat apa yang lagi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Majlis taklim ini kena Allah, atas kuasa Allah, atas kuasa Allah, bukan perbuatan kita. Nafikan. Setiap langkah kita, setiap saat kita kena nafi dan isbat. Apa nak dinafikan? Hak makhluk, boleh buat itu, boleh buat ini. Apa nak disebabkan? Allah segala-galanya. Dia nak ciptakan, dia nak mengaturkan, dia nak menemukan kita dalam majlis ini. Pandang pada Allah. Daripada sekarang latihkan mata kita pada Allah. Kalau tidak, kita hanya nampak diri kita. Kalaulah kita mata kita tak memandang pada Allah, tidak ada ruang sedikit pun riak, semangat, tadabbur, itu untuk diri kita. Sebab itulah, kalau hanya sekadar memantapkan kitab tasawuf berkali-kali khatam sekalipun, tidak menjaminkan soalan itu bertasawuf. Sekadar info, maklumat, ilmu dan bertasawuf itu pengalaman orang yang sudah melalui jalan rohanian. Dia menciptakan balik supaya kita tidak tauladan. Tapi untuk mencapai ke arah itu, bagaimana caranya? Kita sekarang belah timur ini ubat kebangkitan. Kebangkitan kita bukan ekonomi, tetapi kebangkitan kita tauhid. Kembali pada susu galau dengan mulai kita dulu. Mata hati daripada Allah. Habis kita bangun saja. Kudrat siapa kita bangun? Kita kan lemah, mana boleh bangun? Lemah tak boleh bangun. Tapi ini boleh bangun ni. Diperkudratkan Allah. Nak sembahyang apa dia? Zuhur. Diperkudratkan Allah. Nak gerak ni? Allah. Diperkudratkan Allah. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Kerjakan perbuatan itu. Allah cipta perbuatan kita. Kalau tak selesai masalah ini, hari-hari kita patut cipta diri kita. Jadi, aku syirik ini. Ini penyakit. Penyakit orang beribadah. Dan orang beribadah. Terasa digerakkan Allah. Bernafas kita. Haya, sifat apa haya? Allah. Sifat kita apa dia? Mati. Orang mati mana boleh bangun bayar ibadah? Tapi yang bangun siapa? Diberi hidupkan Allah.
Tahu nak sembahyang pada zuhur, akan dicetikkan Allah, diberi ilmukan Allah, dipandaikan Allah. Allah kalam, sifat-sifat kalam, sifat Allah bukan sifat kita. Sifat kita bisu, kalam sifat Allah, berkata-kata. Kita dia bersifatkan dengan sifat berkata-kata. Mendengar, sama, sifat siapa sama? Mendengar sifat Allah. Sifat kita ni pekak, tu boleh dengar tu, dia bersifat dengan sifat mendengar, diperdengarkan Allah. Mata pada tempat sujud, diperlihatkan Allah. Komplit tu sifat makna. Ada berdiri saja, dah serah habis dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Lillah, milik Allah, untuk Allah. Datang kepada Allah, kembali kepada Allah juga. Mana ada hak kita? Mana ada hak kita? Pulang kepada Allah. Allahu Akbar. Semua dapat Allah. Iradahnya, kudratnya, hidupnya, ilmunya, samaknya, basarnya. Boleh kata khawas-khawas. Kalau kita menghadapi puasa seperti ini, insya-Allah sampai ke perbaikan khawas-khawas, level VIP dalam ibadat. Ini selama ni hal ibadat, puasa, semayang, sedekah, haji. Musuh kita perlu pilih serban untuk serban je. Habis dia kerja dengan serban je. Akhirnya orang beramal berpenyakit. Sekarang nak rasakan tauhid syuhud itu. Mata hati memandang kepada Allah. Ini nak rasakan ni. Dah tak ada masa dah, senja dah ni. Yang senja, yang muda-muda. Tapi buah kelapa, bukan buah buah yang jatuh. Kadang-kadang buah putih jatuh, kadang-kadang buah muda pun jatuh juga. Di saat-saat kita menanti ajal kita, di mana pandangan mata hati kita? Jangan memandang kepada Allah, pandang Allah. Hanya memandang kepada Allah. Orang buat jahat dengan kita, orang kata kita, caci kita. Jangan lihat perbuatannya, lihat perbuatan siapa? Lihat perbuatan siapa? Katakan perbuatan Allah. Bukankah iman itu yang ke-6? Tahu apa iman ke-6? Qadha, baik, untung baik, untuk jahat daripada siapa? Allah. Kalau kita kata untung baik, untuk jahat daripada Allah, orang buat jahat kita terima sebab tak daripada Allah. Kenapa tak terima? Sebab tak memandang kepada Allah, maka kata jahat orang itu. Dia bisa sama jahat kan? Dia jahat, kita jahat. Kafir dan bodoh, terbodoh kan? Bodoh pun satu mungkin. Pandang pada Allah. Orang beramal soleh, berpuasa kerana nak beramal soleh. Tak puasa. Orang buat ikhtar, buat kejahatan, berpuasa. Tak berpuasa. Dia sedikit tidak boleh memudaratkan, orang miskin tidak boleh memanfaatkan kita, tidak. Justru itu kita terima. Baik kita terima, buruk pun kita terima. Ya, kalau tak terima, nak terima siapa? Sebab dua-dua tu baik pun datang daripada Allah. Terima daripada Allah. Bukan terima daripada orang itu. Tak, terima daripada Allah. Ini masalah kita. Buta mata hati. Barang siapa buta di dunia, pasti buta besok di akhirat. Buta mata di sini. Allah beri kedua mata. Mata zahir, mata batin. Mata zahir itu apabila diletakkan cermin berwarna hijau, nampak pemandangan semua berwarna hijau. Apabila cermin mata itu berwarna biru, akan nampak pemandangan semua yang berwarna biru. Mata batin. Kalau di sini letakkan Allah, yang dinampak semuanya Allah. Banjir besar Allah. Gempa bumi Allah. Kejahatan orang pada kita Allah. Suami nampak isteri membebel, cek dalam hati Allah. Yang nampak Allah tak pada isteri dia. Tenang tak? Tenang. Ini kita dah. Duk sibuk dengan orang kata kita ustaz, orang caci kita ustaz. Saya terluka. Allah Akbar. Kesian. Kamu tak kenal Allah sebab kamu rasa terluka. Kalau kita kata palak itu palak, memang palak.
Tapi kalau kita balak itu nikmat, rasa nikmat. Berapa ramai orang yang kena balak bertobat pada Allah Ta'ala? Berapa ramai? Kalau kita anggap balak itu satu balak, tekanan ini balak nombor 2. Naik lift kereta 17 terjun, itu balak nombor 3. Tertiba, tekan. Kesian itu macam ni, Masya Allah. Pakai burda, pakai jubah, pakai serban, tapi hatinya selalu hidup dia. Selalu. Sebab apa? Sebab tak kenal Allah. Sebab tak kenal Allah. Muka 5. Allah. Berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, Ayuhal mubtada antum ilma kulli ilmi abdul ilmi kalami Tutlubul fiqha fi tusahhil hukma thumma afadda majal ahkami. Ulama hebat dan tak hebat mereka ilmu mereka mengarang ilmu dalam bentuk bersaja. Ayuhal mubtada antum ilma kulli ilmi abdul ilmi kalami تطلب الفقه كي تصيح الحكم ثم أفضل مجل الأحكام. Kita pinanglah anak orang Melaka, kena pantun duduk tempat pintu tak masuk-masuk. Pantun pun boleh bergerak, boleh pun. Ayam berkokok atas batang, ada rokok pas batang, itu boleh buat. Tapi ulama Masya Allah, kami dah guru kami bila berkhutbah spontan saja keluar, lidah spontan keluar, ujung belakang cantik. Dia punya sajak gitu, sastra bahasa diri. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimain bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Susun satu. Kita tak pandai. Dulu dendang sayang di Barat dia spontan, sekarang pun dah mengampal ke tak jadi. Karena syair pun karang. Abda'u bismillahirrahmanirrahim dari bil ihsani. Ujung sama serentak. Petik daripada mana benda ni? Ambil daripada mana? Allah Ta'ala pun saja muka. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wadduha wal layli idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu Akbar. Besok dalam syurga kita akan mendengar Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman. Tenggelam kita dengan asyiknya dengan kalam Allah. Sebab itu kita jangan sekali kita menghina, mencerca ulama, kerana ulama itu adalah pewaris Nabi. Dagingnya ulama itu beracun. Kamu cerca, kamu mengumpat dia, kamu makan daging yang beracun, kamu binasa. Kita bingung. Dari Quran kita mengatakan Syekh berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam bait ini, dalam syair ini, wahai mereka yang baru belajar, hendaklah engkau menuntut ilmu. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang lain adalah hamba kepada ilmu tauhid. Hamba.
Di penghulunya, majikannya tauhid, ilmu tauhid. Boleh saja kalau ayat Quran ada baca sah dari segi ilmu luar itu. Na'budullaha, kami sembah Allah. Wa nasta'inullah, kami minta tolong, minta bantuan daripada Allah. Tetapi Allah tak baca na'budullah, dia baca iyyaka na'budu. Akan engkau kami sembah. Kau tu siapa kau? Akan kau Allah. Kau tu kau Allah. Akan engkau kami sembah. Boleh je na'budullah, kami sembah Allah. Tapi Allah baca akan engkau kami sembah. Allah tu kami sembah. Maka di sini ulama tauhid memperjelaskan inilah isyaratnya sebelum sembah Allah, kenal Allah, ma'rifatullah. Kata Abdullah, awal din ma'rifatullah, awal-awal agama kenal Allah. Macam mana sepanjang tak kenal Allah? Haji umrah tapi tak kenal Allah, tak kenal Allah. Ustaz dia cakap saya, Ustaz dia kata saya, Ustaz tak kenal Allah, begitulah jahat dia ni, tak kenal Allah. Tapi kalau dia cerca kita, kata kita, dah terima saja, kerana kenal Allah, sebab itu benda Allah. Bukannya kita mungkin satu hari, satu ketika, bangun malam, siang atau sebagainya, doa ya Allah, golongkanlah aku daripada orang-orang muqarrabin, orang dekat dengan kamu. Nak jadi orang dekat dengan Allah Ta'ala, kena sabar tak? Allah bagi orang cerca kita. Lepas tu, geram betul dia kira. Kamu minta sabar, Allah nak sabar, kamu tolak-tolak pula. Kenapa ni? Sebab tak kenal Allah. Terima lah. Ini dah susahnya. Kata minta jadi orang soleh, kata nak minta jadi orang muqarrabin, orang yang hampir pada Allah, dah jadi kasih Allah. Lepas tu Allah pilih kamu, kamu lawan pula. Jangan lawan Allah. Tiru. Ini bergantung pada cara memandang. Kalau sekadar hanya musuh kitab tauhid, belum lagi. Sebab bukan kitab ini yang masih syurga. Kita belajar kitab, ilmu ni nak masukkan ke sini. Di sini pengajian faham, teori, ilmiah, akali. Sekarang nak besar masuk ke sini pula. Jadi zauki, amali di sini, bukan di sini. Belajar faham di sini. Di sini partikel ke sini, partikel ke. Dia tahu partikel. Syuhud, memandang pada Allah. Zauki, rasa. Cuba bayangkan, kita bawa kereta lari laju, orang sudah jalan korsat, daripada 180 hilang 130 saja. Merasai kewujudannya speedback tersebut. Tapi kita semayang tak merasai Allah sama kita langsung. Terus semayang. Nak banyak, kerja nak banyak. Lepas bangun semua, beri salam, angkat tabir. Beri salam, angkat tabir. Nak banyak. Tapi tak nampak Allah dari situ. Engkau belajar ilmu fiqh untuk mengesahkan satu hukum, namun malamnya engkau lalai daripada kenal Tuhan yang mengeluarkan hukum. Ada masalahnya. Kitab fiqh habis dah belajar dah. 40 bukti dah, besar-besar khatam dah kitab dah. Ada Taurat puluh ikut khatam hadis, khatam fiqh, semua habis dah. Tapi tak kenal Tuhan yang mengeluarkan hukum tu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia itu melainkan liya'budun, untuk menyembah aku. Menyembah. Kata mufassir liya'rifun. Menyembah dengan makna apa? Mengenal. Dunia ni, alam ini, penciptaan ini, Allah ciptakan makhluk dan alam ini untuk Allah boleh kenali, itu saja. Tapi kita ibadat dan kita kenal diri kita. Aku yang buat. Ini masalah besar ni, bukan masalah kecil. Syirik ni, syirik khafi. Ingat, kalau bicara dalam majlis kita ini, kita tak cerita tentang syirik jadi. Namanya orang sedang ikut maulid, daurah,
ta'lim, tak kena sembah batu kayu, itu syirik jali, nyata, terang, jelas. Tapi masalah kita orang yang abrar, yang nampak orang soleh, orang beramal, nampak orang berilmu ini, yang kita takutilah masalahnya syirik khafi, yang tersembunyi di sini. Faman kana yuridu bi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak dia membutuhkan Allah itu dengan mana-mana makhluk, mana-mana sifat. Inilah yang perlu kita hayati pada sekarang ini. Dah tak ada masa lagi dah. Jangan cantik-cantik je, cantik sifat. Besok datang malam cantik sifat besok. Tak ada. Sekarang ni juga rasakan siapa yang duduk dengan kita sini. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Kena siapa? Kena Allah. Hidup siapa? Hidup Allah. Bukan kita ni hidup. Kita lebih hidup kena Allah dalam masa ilmu. Rasakan begitu. Ini feeling namanya. Tauhid feeling. Rasa. Syuhud. Memandang pada Allah. InsyaAllah kalau diamalkan dengan pengalaman-pengalaman individu yang melaporkan ataupun menceritakan dia ahwal dirinya, memang daripada sifat panas barat itu turun, rentung jatuh. Sebab apa kita panas barat? Sebab dia kata ada aku itu besar. Orang tua keakuannya, ketuaannya. Orang kuat keakuannya, kekuatannya. Orang berilmu, keakuannya, ilmunya. Orang lama satu tempat dan satu bidang dan satu jemaah, kelamahan itulah keakuannya kita semua sembah selama ini. Orang beribadat, keakuannya ibadahnya. Orang yang contohnya ikut sunnahnya, akhlaknya, keakuan itu dan sembah. Nampak dirinya melakukan dia. Inilah penyakit yang tak disedari kebanyakan orang awam kita ini. Diharapkan Allah SWT buka pintu hati kita untuk memahami, untuk menghalusi tauhid ini. Sebab tidak ada lagi jalan melainkan kena tempuh supaya mata hati ini dilatihkan untuk melihat Allah. Kerana apa? Kita kata semayang itu kena ikhlas, ibadat itu kena ikhlas. Baiklah, ikhlas itu macam mana ikhlas? Nak datang ke ikhlas itu macam mana? Kadang-kadang kita amalkan ikhlas, ikhlas itu macam mana ikhlas? Ikhlas buat kerana Allah. Yalah, buat kerana Allah itu macam mana kerana Allah? Akhirnya kita pun terhenti saat itu lah. Buat kerana Allah. Allah, lillahi ta'ala. Itu lafaz. Tempat kita buat kerana Allah itu macam mana? Boleh rujuk dan minta Faridatul Faraid tentang ikhlasan itu. Sebenarnya untuk dapatkan ikhlas, khusyuk, kena melakukan satu proses. Apakah proses tersebut? Proses itulah syuhud, memandang pada Allah. Ada pandang hanya Allah, tiada pada diri kita, lebur tiada nampak dari diri kita dan melakukannya. Itulah ikhlas. Ikhlas ni bersih, hening, tak berapa sedikit pun, tak bercampur gaul, tak ada. Tak nampak diri dia. Tidak aku yang beramal, tetapi aku yang diperamalkan, diperkenakan Allah, diperbuatkan Allah. Sebab itu kita kena rasa setiap gerak diri kita ini, kita perlakukan Allah. Bukan kita melakukannya, kita dilakukan Allah. Allah memperlakukan diri kita, bukan kita buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Tapi perbuatan kita, Allah yang melakukan perbuatan tersebut. Ciptaan Allah. Gerak kita ciptaan Allah, jangan kita ciptaan Allah. Tiada aku dalam diri, tiada aku. Kalau tak ada aku, usolli saya sembahyang macam mana? Itu cuma syariat, usolli aku sembahyang. Sedangkan lafaz aku itu sebenarnya aku yang tidak gelar aku, diri yang tidak gelar diri. Syariat usolli aku sembahyang, pada hakikatnya aku dipersembahyangkan Allah. Jadi kenal. Terbaca satu hukum terlupa nak memandang. Sedangkan Tuhan yang menurunkan hukum tu, Tuhan yang menurunkan hukum tu tak dikenal. Berkata Syekh Ibrahim Al-Laqadi rahimahullah ta'ala,
Il kullu man qallada fi tauhid imanuhu la yakhlu min tardid. Setiap orang yang taklid, apa taklid? Mengikut orang lain tanpa tahu dalil. Tak tahu dalil apa. Setiap orang bertaklid dalam ilmu tauhid, ini kita cerita bab fiqh, bab tauhid. Siapa bertaklid dalam ilmu tauhid, maka iman yang tak sunyi daripada mempunyai keraguan, bermakna bagaikan telur ujung tanduk, mungkin kafir, mungkin fasik, kufur. Boleh tak? Orang bertaklid. Justru itu kita sejak yang berakal ini sudah mumayyiz, sudah berakal, wajib kena tahu, cari dalilnya, buktinya, wujudnya Allah Ta'ala. Kalau kata saya mencari mungkin Allah Ta'ala, bukti Allah Ta'ala wujud tu, saya dengan ustaz mengajar kata Allah ada dah. Tak sempurna lagi, tak sempurna. Iman seperti ini yang masih ada keraguan, ikut orang, taklid orang. Saya dengar saya dulu waktu di kampung saya mau pergi ke sawah, di situ babi kata Allah wujud, dia sebab tu tak cukup. Ada pembab fiqh dia orang awam wajib bertaklid, jangan cuba-cuba berfatwa sendiri. Nak fatwa macam mana? Quran, bukan Quran, bawa Quran dua baca lepas kencing. Lepas kencing bawa Quran dua, nak fatwa macam mana? Ijtihad macam mana? Baca hadis, tak baca hadis, baca di penterjemahan saja. Tak mampu kita. Hafal apa ada kita hafal? Tak mampu. Maka fiqh wajib bertaklid. Walaupun tidak wajib menetapkan mazhab apa. Saya mesti mazhab Syafi'i tak. Boleh saja kalau dah nak bertukar pada mazhab lain. Tapi belajarlah daripada wuduknya, taharah dan beramal ke mazhab Hanafi dan sebagainya, tak masalah. Tetapi di segi beramal, wajib orang awam ini bertaklid pada salah satu tempat mazhab. Macam kita di Nusantara ini, nama Syafi'i saja, kita Syafi'i. Pembatalnya wudu, sah dan wudu, syarat wudu, solat sebagainya. Ada pun tauhid, di sini ulama menyebutkan setiap orang bertaklid, ikut cakap ustaz, ikut cakap orang lain dalam ilmu tauhid, maka iman yang tidak sunyi kami punya keraguan. Seterusnya, wahai saudaraku yang mencintai jalan akhirat, wahai saudaraku yang mencintai jalan akhirat, bermakna akhirat di perjalanan itu perlulah diusahakan dengan bercinta. Semua rukun iman itu antaqullah, antum billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri wa syarri min Allah. Beriman pada Allah dan disertakan dengan cinta, beriman pada malaikat, rasul, kitab, rasul, hari akhirat, dan qada dan ketentuan baik dan buruk datang dari Allah tu perlu ada cinta, redha. Memahami akidah adalah perkara yang amat penting, kerana ia menentukan amal kita diterima ataupun ditolak. Sebab itu kaidah kita di sini, setiap amal yang diterima pastinya sah. Mana mungkin Allah terima amal yang tidak sah? Mustahil. Dia terima hukum, dia buat batal, dia buat hukum dia sebagainya, diterima saja. Allah akan terima amal yang sah. Setiap amalan yang diterima pastinya sah, tetapi bukan setiap amalan yang sah itu diterima Allah. Fiqh betul sah, hukum fiqh ada, tapi bukan tentu yang sah itu diterima Allah. Tertakut pada ilmu tauhid, cara kita memandang. Pandang kepada mana? Kalau nampak kita buat masih syirik dan itu nampak kita buat, lepaskan diri, jangan nampak kita yang lakukannya. Buat seperti biasa, bukan kata semua daripada Allah terus saja. Tidak. Itu salah faham di situ. Barang siapa menggunakan asbab, nak masuk surga kena asbabnya, beramal soleh. Nak rezeki kena bekerja, nak anak kena bernikah. Barang siapa meninggalkan asbab, itu bermakna sudah meninggalkan sunnatullah. Barang siapa meninggalkan asbab, dia dah meninggalkan sunnatullah. Barang siapa bersandar pada asbab, itulah syirik kepada Allah. Bab tawakal,
bukan kata kita dapat satu perkara tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu salah. Pandai-pandai. Jadi kita dah masalah dah selesai dah masalah kita ni. Sekarang apa saja serah pada Allah Ta'ala. Oh, dia buat separuh, kau buat separuh Oh, dia Tuhan nombor satu, Allah Tuhan nombor dua. Itu Nabi ajar kita keluar rumah, bismillah, kita tawakal kepada Allah. Itu adab keluar rumah, doanya. Bermakna tawakal bukan waktu dalam lepas meeting. Lepas meeting selesai dah masyarakat kita, insyaAllah aku pun serah pada Allah Ta'ala. Oh, dan tadi kamu fikir kamu boleh buat je. Ini syirik nama dia. Aku dia sembah sebenarnya, aku di situ. Serah Allah Ta'ala keluar rumah lagi. Start kereta, mana start kereta? Tak boleh, tawakal dengan Allah Ta'ala. Kalau start kereta dan jalan sampai tempat meeting pejabat kita, datang di data cari tawakal. Ibadat bukan tawakal. Hal dunia, hal akhirat semua tawakal kepada Allah. Angkat tangan semayang, tawakal kepada Allah. Tidak. Tempat meeting tawakal, tempat semayang aku semayang. Itu Fir'aun kan namanya? Ya, kalau tak Fir'aun siapa pula? Hanya Fir'aun telah spesies sama dengan kita manusia ini dengan Tuhan. Iblis bertuhan dan Iblis. Iblis bertuhan, bukan ada cerita Iblis bertuhan. Iblis tak bertuhan, dia tahu Allah kuasa dan tunggal, tak boleh sekutukan. Dia sebab engkar, dituakan. Tapi spesies yang namanya manusia itu, dia pernah dan sedang mengatakan dia mengaku Tuhan. Dekat-dekat sini pernah dia mengaku Tuhan. Ada. Zaman fitnah ni dengan aku Nabi kata, bila dia kata hadis Nabi menyebutkan dan Nabi dan Ba'adi, tiada Nabi selepas aku. Mereka menjawab mereka. Nabi bersabda tiada Nabi selepas aku lah. Nabi di kalangan orang Arab. Adapun aku ini Nabi turunan Melayu. Etikad seperti ini sesat batal akidahnya. Yang beretikad anak murid yang mengikut yang beretikad seperti ini pun batal akidah. Semua apa dari Nabi? Sebab selama ini pun aku situ. Buka pengajian, nampak aku. Ada pengikut, saya pengikut, saya sanjungan. Sampai sudah dipuji-puji dalam pelampung, dia Tuhan. Ini penyakit. Tugas guru ialah adab guru itu sendiri. Dia memimpin murid bertemu dengan Allah. Bukan buat murid pada diri dia. Tidak. Kalau dia buat pada diri dia, dia cari sanjungan. Sampaikan dilarang itu. Jangan dari tempat itu. Jangan pergi ke sana. Ini guru ini penyakit. Kalau murid datang pada dia berkhidmat bawa jumpa pada Allah Ta'ala. Bukan minta disanjung. Ada pun adab murid, hormatkan guru, ta'zimkan guru. Ada pun guru ni pula, dia tidak minta disanjung, dia tidak minta dihormati. Dia berkhidmat untuk Allah, bawa manusia pada Allah. Itu saja. Kalau pula kan murid datang pada dia bawa pada Allah. Kalau murid itu tinggalkan dia berserah. Kemudian selesai dah tugas aku. Dia nak pergi. Tak ada halau. Ada guru ni seorang murid, bila dia dah pindah ke balik negaranya, berpada guru jauh, negara yang jauh, dia nak berhubung payah, nak jumpa pun payah. Jadi satu hari datanglah seorang guru yang mana perwatakannya, pembawaan rohanian pun Masya Allah setanding dengan guru yang ada ini. Akhirnya anak murid pun menulis surat kepada gurunya. Ya Syekh, di tempat saya, di kampung saya sudah datang seorang guru yang beliau pun membawa perwatakan dan perjalanan rohnya seperti antum bawa juga. Jadi saya berhajatkan seorang yang boleh mendidik rohani saya untuk sampai pada Allah Ta'ala. Adapun saya dengan Syekh duduk jauh, rindu amat rindu, tapi jasad tak dapat bertemu. Izinkan saya kalau dibenarkan, kalau dibenarkan, saya nak berpindah kepada guru yang ada di kampung saya.
Ada yang buka baca surat, guru pun membalas dengan kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah SWT. Sesungguhnya jika aku yang ada salah, kau maafkan aku. Kecuali aku dan terbiah diri kamu, kau mohon maaf dahulu. Dan pergilah kamu kepada guru yang kau telah sebutkan di kampung kamu itu, dan sampaikan salamku kepada guru kamu itu, dan tolonglah doakan aku sekali. Ini aku. Ini aku. Bukan kata jangan pindah sana, itu ta'alim tu, dan sini juga kata InsyaAllah 2 bulan lagi boleh, InsyaAllah. Ini namanya bukan syekh, ini namanya iblis. Iblis. Anak kau minhu, aku lebih baik daripada dia. Sifat rasa baik itu iblis. Dia sejarah membukakan sifat ini dulu. Anak kau minhu, aku lebih baik daripada dia. Sebab itu ada mesti telah lepas cerita. Salah guru itu lebih baik daripada betul dia murid. Ke mana yang kata salah guru lebih baik itu? Ya, lebih baik daripada murid merasakan dia lebih baik daripada guru dia. Sebab itu sebab iblis itu sebenarnya rasa lebih baik. Guru memang salah, sebab dia bukan maksum. Tentu salah, dia benar-benar tak salah. Tapi yang murid merasa diri lebih baik berguru itulah iblis. Baik, apa penting kita memahami akidah ini? Maka memahami akidah adalah perkara yang penting kerana ia menentukan amal kita diterima atau ditolak. Ini jangan kita jadi amal benar macam tadi kita awal-awal tadi sebut puasa orang awam itu hanya melapar dan dahaga saja, tidak ada prinsip mereka. Lebih dulu kita tahu dah, fiqh mengatakan 4 mazhab tarawih 20 rakaat. Itu semangat buat rakaat ni, masya-Allah. Tetapi hukumnya begitulah, 4 mazhab kena demikian. Mazhab Maliki pula 36 khilaf. Ada yang mengatakan 20, ada yang 36. Jadi tuan-tuan kalau nak buat tarawih, kalau tak minat 20, buat 36. Dia lapan. Minyak naik, rokat kan naik juga kan? Ia boleh membawa kepada sebesar-besar dosa yang tiada diampunkan Allah. Dalam ibadat ni, kita semayang ni, boleh berlaku dia sebesar-besar dosa. Ini dalam ibadat syirik ataupun kecintaan kepada Allah pun kata. Tauhid ini betulkan sama ada syirik atau betul tadi bertauhid dengan Allah. Dan betul kata. Jadi betulkan tauhid, betulkan perjalanannya. Sebab dia dua. Tauhid lawannya syirik. Tauhid itu menghasilkan kasih sayang. Ataupun tauhid ataupun syirik itu menghasilkan kasih sayang lawan kebencian. Jadi kebencian. Perpecahan, kebalahan. Sejauh mana dalam hati kita ini ada syirik, sebanyak itulah kita akan keluarkan nampakkan kebencian kita pada orang lain. Jadi kalau nak tahu kita banyak benci pada orang lain, dan nak tahu diri kita ni banyak syirik, kita lihat berapa banyak kita benci pada orang lain. Itu tak kena, itu tak ngam, itu salah, itu sebab semua tak kena. Hatta sampai ke guru pun tak kena juga, tak puas hati guru. Itu memang penyakit besar tu, terhijab, tutup terus. Dah tutup pintu besi tu bateri terus, tak boleh terang. Tak ada berkat lah. Kalau dah bersalah ada guru berkat tak ada, tertutup. Berkata Syekh Abdul Jalal rahimahullah taala, dan membezakan solat itu dengan mereka yang mencapai kewalian di sisi Allah pada ibadat dan ilmu. Pak Syekh Abdul Jalal beliau dijulukannya Sayyidul Awliya, penghulu segala awliya, penghulu segala wali-wali di zamannya. Sebab setiap guru, setiap zaman dia ada sultan dia ada penghulu. Ada zaman dia julukannya penghulu segala awliya. Kata beliau, tiada membezakan seorang itu dengan mereka yang mencapai derajat kewalian di sisi Allah pada ilmu. Jadi ilmu ibadat ni
pada ilmu. Iblis itu sendiri pun lebih hebat ilmu daripada kita. Dia lah guru pada malaikat. Dia sendiri tidak mau. Dia sendiri mengajar tauhid pada malaikat. Sampai sujud dan ada pun tak sujud. Sebab syirik kan? Sedih lah, tak sujud. Sebab apa tak sujud tu? Berhijab. Sebenarnya kalau dia lihat ciptaan Adam itu ada putra Allah Ta'ala. Ada. Allah terjadikan sebagai putra Allah di situ. Lantas nampaklah putra Allah. Nampak kehendak Allah tak? Ciptaan Adam kehendak Allah. Dan lewat Adamnya. Lihat di situ sebenarnya Allah telah terjadikan sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama pasal kalam. Lantas sujud sepatutnya. Tak, terhijab. Banjir besar bau-bau ni. Nampak apa? Nampak putra Allah dan tak banjir ni. GST nampak siapa? Nampak siapa? Latih kan? Supaya apa? Supaya tidak ada satu tekanan pada hidup kita. Kenapa? Sampai kita memisahkan hubungan kita dengan Allah dengan gejala-gejala isu semasa ni. Kenapa? Ini yang dikatakan Allah. Buat contoh, nak katakan faham. Satu riwayat ceritakan seorang Badui. Seorang Badui jumpa Rasulullah SAW. Muhammad, Badui ni orang bulu lah. Badui, Arab Badui yang dulu kata pergi bukit, jaga, bela kambing, bela unta, air, tanaman, taman, itulah kerja. Agama, adab, akhlak kurang, kasar ada. Muhammad, kalau benar kamu ini Nabi, tunjukkan mujizat kamu. Dan dia kata Yahya, pergi di sana ada tumpul tamar. Kamu pergi panggil tumpul tamar itu, kata aku panggil. Iya. Baik, aku pergi. Tumpul tamar, tu Muhammad bagi kau pergi. Bergerak. Bergerak. Baik, itu cerita riwayat dia tu. Sekarang nak ajak tuan-tuan kita cara kita memandang kisah ini macam mana dengan ilmu tauhid kita. Dia nampak bergerak. Bermakna itu nampak apa? Kuasa. Ada kuasa. Bermakna Allah telah terjadikan, telah terzahirkan sifat kudratnya pada tamar tadi, tumpul tamar tadi. Bergerak. Kalau ada gerak, bisa kendal. Takkan gerak tak? Saya tak gerak. Kalau boleh, gerak bisa kendal. Kenapa dia gerak tak berkenal? Sebab dia mendengar. Ada sama. Ada sama dia mendengar. Tamar, tunggu tamar, faham apa yang kau? Dia dengar, dia faham tu. Faham tu ilmu tak? Faham ilmu, dengar ilmu. Mendengar ilmu, gerak, kuasa, iradah, kehendak. Kemudian dia keluar daripada tu, dia pergi. Dia tak pergi ke sana. Itu tanda apa tu? Melihat. Ada sama sebab melihat situ basar. Kemudian kudrat ada, iradah ada, ilmu, khayal, hiduplah khayal, sama basar, kalam tak ada. Kalau lah basar boleh, sama boleh, kalam mesti boleh. Itu Nabi cakap, Nabi SAW cakap semua. Boleh semua boleh berkata. Dan beliau yang lain mengatakan Nabi ketika mana sahabat-sahabat buat mimbar, duduk baca doa, pijak atas, duduk atasnya tubuh tamar. Nabi naik mimbar, menangis tubuh tamar. Nabi turun ke pucuk. Pucuk rata, cukup. Sabar. Diam dia. Keluar suara. Itu menunjukkan kalam. Lalu naik atas mimbar tu. Seorang tabi'in dipanggil Sufyan Sauri. Saur artinya anak lembu jantan. Saur. Sufyan naik masjid, langkah kaki kiri. Masjid itu, anak lembu masuk masjid, langkah kaki kanan. Terkejut. Nampak? Masjid itu. Lantas dipanggillah Sufyan As-Sauri.
Sufyan kita lembu. Kita ni dah bapak lembu. Hari-hari ke kiri kanan semua masuk. Kan? Nampak? Cara kita memandang bermakna semua makhluk Allah terjadikan 7 sifat ma'ani ini. Iblis tak nak sujud pada Adam sebab terhijab. Dia tak nampak kudrat iradat ilmu hayat sebab pasal dia nampak tu tanah itu tanah aku api aku dah beli daripada dia. Ini penyakit. Jangan fikir kalau tak kerja serban jumpa dah faham tak? Belum tentu kena Allah lagi. Kalau tak belajar macam mana kena Allah? Tak tentu kan? Kena rasakan bahawa mengajar tauhid satu penghulu ilmu yang menentukan, mengesahkan segala amal ibadat kita, menentukan amal kita terima atau tidak. Tauhid. Ada isteri di rumah ditinggal-tinggalkan buat apa? Kau jahit bawa, kejahit bawa, masa malam bawa, kalau tauhid kita bawa, besok persoalan besok. Anak kita 15 dan rumah kita sudah balik, wajib belajar tauhid, belajar wajib beramal. Kan dia tinggalkan mereka di rumah. Mereka sekolah, Ustaz. Cuti sekolah, tak datang-datang mereka. Sekolah, cuti sekolah, tak datang-datang. Jangan abaikan. Kita umat di akhir zaman ini, bangsa Melayu ni, rata-rata bangsa Melayu ni kata zaman kebangkitan Nusantara sebelah timur ada belaharan di bawah kita. Cuba tuan-tuan baca dapat maklumat-maklumat. Boleh bangun lagi ke? InsyaAllah kata atas terbaik. Bangkitlah tuan-tuan umat ini di Nusantara, negara timur ini dengan tauhid. Bangkit. Tak ada masalah nanti tu. Mantapkan tauhid. Orang bertauhid nak dibantu paling bentuk dah, bentuk. Kena Allah bentuk, dia bentuk. Kuasa Allah, bukan kuasa kita. Jihad. Sebelum nak jihad yang akan datang jihad sini dulu. Jihad sini bentuk dalam nafsu kita ni. Jangan bentuk sembah nafsu kita. Jangan bentuk nafsu. Betulkan cara memandang. Baik. Saya bangun ni. Betulkan cara memandang ya. Cincin tak boleh bergerak. Cincin dipasang ke jari. Cincin bergerak. Cincin bergerak. Jangan kita salah pandang. Bukan cincin yang bergerak, tetapi cincin digerakkan jari. Jubah letak kat dinding, jubah berat, tak berat. Ada pakai di badan saya. Jubah bergerak lah. Jangan salah pandang. Bukan jubah bergerak, tapi jubah digerakkan jasad Tuhan. Pak Mat daripada rumah bergerak ke masjid. Pak Mat bergerak ke? Jangan salah pandang. Pak Mat bergerak Allah. Sekarang kita semayang ya. Allah. Kita gerak ke? Bukan kita bergerak, tapi kita digerakkan Allah. Inilah tauhid yang kita bawa sekarang. Tapi zauqi, mesti ada rasa memandang pada Allah. Allahu Akbar. Di kali itu imam macam panjang-panjang lah, imam macam pendek-pendek lah, imam cepat-cepat lah. Tidak. Dalam tengah sembahyang berkata-kata lagi. Panjang sangat kan. Komplain atau mesej surat raya imam pun rasa lagi. Besok suruh pendek pula. Inna a'tayna al-kautsar. Bahkan sembahyang pendek sangat kan imam. Kalau tahu apa yang menjadi imam dia makan lain lawan begitu kemudian aku dan dia. Tok siap 5 hari tak datang kau. Kotor betul lah. Ambil lah dengan bersihkan kan kotor. Yang kotornya di sini sebenarnya, bukan di luar tu. Kotornya di sini masalah. Kan sakitnya di sini.
Sakit. Kotornya di sini, bukan di luar sana. Di sini tempat kotornya. Dibersihkan sini sepatutnya. Bersihkan sapu sampai sini dah. Apa yang ikan curi ikan seko. Kaki kita ini digunakan untuk berdiri tengah malam beribadat. Kaki ini berbentuk menuju tempat ilmu, mautin, usrah. Tapi kaki ini dia buat sepak kucing. Macam mana? Itu ibadat. Orang ibadat. Bukan orang tahu itu ke mana. Orang kaki ibadat masih nanti boleh sepak kucing. Sebab dia tak nampak kucing tu tahu kerana Allah. Dia jangan nampak kucing curi ikan aku. Dah ikan mahal. Ayah hidup macam tu. Ada kucing tu sepak-sepak. Macam mana Itulah ibadat namanya abid. Abid tanpa makrifat, tanpa mengenal Allah. Ini tak, sama sekarang kita bukan kucing dipijak. Isteri tengah ngantuk pun dipijak-pijak lagi. Isteri tengah ngantuk dipijak. Kita rasa pengajian tauhid ini bukan terhadap teori. Dia ada pakaian dalaman. Kenapa sedang bila dia umpak dengan batu dia keluar ahad? Sebab apa? Kita tak nampak. Dia nampak Allah ciptakan, Allah yang satu ciptakan panas, Allah yang satu telah ciptakan batu, Allah yang satu telah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Allah yang satu telah menciptakan para pasir. Dah, sebenarnya itu apa? Ahad. Tak nampak apa, tak berasa pun. Kita masih berasa lagi nampak batu. Orang kata sikit je. Kita memang baru nak, tak pernah ada rupiah. Akhirnya ada rupiah. Ada kawan tu kata, Oh, abang haji. Kita tak boleh haji. Cuma kata, abang haji. Tak datang, 2 bulan tak datang seorang. Apa? Kesini je. Berasa cepat berasa. Kenapa? Melayu kata Melayu hadis sensitif. Arab, saudara Nabi. Dah, kawan balik. Kita orang sensitif. Macam mana kita semayang ya? Dalam keadaan Nabi kita ada tak suka dengan Allah. Kalau sudah ke ujung sana, salam-salam kita orang keluar ke sana. Yang di ujung sini, salam-salam keluar ke sana. Tak bertemu. Kebencian itu, kesakitan itu hasil daripada syirik ke tauhid? Syirik. Kebencian kita bersihir, simpi, marah kita bersihir, simpi itulah peratusnya syirik dari dalam diri kita. Sebab itu kena buat, kena usahakan. Bagaimana latihannya? Syuhud, mata hati memandang kepada Allah. Hatikan. Nampak macam biasa sapu sampah, tepi. Pakai baju mahkota, pakai suara student, rupiah tak rupiah sapu sampah. Nampak macam biasa. Pakaian biasa, pekerjaan itu biasa juga. Tapi kalau digerakkan tangan, tak gerak kerana Allah menggerakkan aku. Setiap masa saat dia merasakan dia dalam perhatian Allah, Allah tak gerak aku begini, beginilah aku. Rentok. Nampak biasa, tapi hakikatnya luar biasa. Ada pro boleh jumpa sepan, selendang lagi, tutup lagi, nampak warak sikit. Ini dah warak dah ni. Cukup lagi warak. Siap kesugi, tak lupa semayang. Tapi nak dilihat tu diri dia. Nampak serbannya, nampak buatannya. Kalau tengah malam, bangun malam, yang dinampak apa? Orang tidur. Kalau dia bersedekah, dia nampak apa? Orang lain terkut. Ada dia beruntung-untung, dia buat lampah daging, lampah lembu dagingnya, dan dia nampak. Jadi kira tidur. Ini ada penyakit. Nampak diri melakukan amal. Kita ada ke masjid taklim, kita hantar poster, kita hantar banner.
Kalau nampak kita yang gerak seperti itu, kita syirik dalam amalan. Kita nak sekarang ni kita rasa bersyukur sebab apa? Allah gerakkan aku dalam kebaikan. Pergi ke sana, pergi ke sini, buat poster, buat banner, hantar WhatsApp, edar surat dan sebagainya. Alhamdulillah Allah letakkan dalam kebaikan. Allah terasa. Laisa taqum ta'dinaku. Kau syukur tentang nikmat ini, tuan-tuan. Dan syukurkan nikmat tentang ini. Allah kami kekuatan untuk datang pada negara kita. Betul sah. Bukan saya dapat ilmu, hanya tahu, faham dengan belajar, mendengar ini. Tetapi kekuatan untuk melihat Allah Ta'ala. Itu yang paling besar sekali. Wajahku wajah lillahi sama wajah. Aku hadapkan wajahku. Wajah di mana? Bukan wajah di sini. Sini, hati. Memandang Allah setiap masa keadaan. Kalau kita memandang Allah pada muka, baik waktu kita rukuk, waktu sujud, pada ke mana? Tak boleh kita katakan Allah itu di depan kita. Ketika kita rukuk, Allah di bawah pula. Kita memang kita berpaling, Allah di kanan. Berpaling kita kalau kiri. Tak boleh. Allah tidak memiliki arah. Allah tidak memiliki arah. Ruang, tempat. Tapi wajah tu wajah lagi bersama Tuhan. Aku hadapkan wajahku ni. Sini wajah, sini hati ini. Mata hati dari Allah. Kan dua mata. Mata zahir, mata batin. Kalau mata zahir ini wajahnya. Mata batin, hati itu adalah wajahnya. Memandang kepada Allah. Di mana saya faedah mata itu fasa Allah. Di mana saya menghadapkan wajah kamu. Situlah wajah Allah. Hadapkan diri kamu, situlah wajah Allah. Jadi sekarang masalah kita di sini, fokuskan sini. Kalau sini, kadang-kadang orang sufi ni, tolong. Orang sufi ni cerita hati, cerita tentang ekonomi, cerita tentang pembangunan, cerita tentang kerajaan. Kenapa cerita hati dia? Ya, memang kena cerita hati lah. Ada cerita hati ni beres, semua perkara beres. Hati dah hanya menampak Allah. Tunggih tak berasa dah. Beres tak? Beres. Suami kata, dah tua nak mampus. Awak tu, datuk, nenek. Awak tu nenek, lupa. Awak tu datuk, nenek. Sebab apa? Sesama memandang sesama sendiri. Tapi kalau memandang pada Allah, tua nak mati. Tengok situ, tak makan. Saya tak makan saya. Makan. Suruh makan lah. Apa lagi? Makan, tambah. Dia suruh makan lagi. Makan. Kerja tidak, apa tidak. Tahu bangun pagi dia, sarapan apa, bangun tengah hari semua tidur, bangun. Macam bela-bela saja. Dia kata-kata ni, benda dia orang hidup dalam rumah, apa hal? Sebenarnya pun tak ada benda. Beda. Ustaz pun dia kata-kata kan, bila Ustaz nak berhenti? Mana? Penyakit. Allah. Dari kita kisah dulu lah ya. Jadi minggu depan tak ada. Rabu puasa dah. Kami Rabu tu kami menghadapi kita tarawih kalau. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan kita. Minta maaf kalau terpandang masa dan tutup bicara terpandang kata. Kalau apa kita dengar kita akan terpandang sama insyaAllah. Kita terus baca doa. ربنا إننا علمنا رب العالمين وانصرنا على القوم الكافرين
وأسألنا صلاة الجوار اللهم اهدنا بنا وجعلنا من سائر البر ولا تؤمنا بالجنة ولا تجعلنا من خلق المتواصل وأسأل الله علم الكتاب ولا إله إلا العلي لا ربنا بأننا أنكرنا وأننا أسرفنا على ما أشركنا فاتب علينا توبة واغفر لكل هربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي مهبة أو جيرة أو صفة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وإلى من يتمنى على انتسابنا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء بالمصطفى الرسول نرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد ربي وآله وصحبه إلى نفس السوء والحمد لله بالفضل والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انزل الحمد والجود والعافية والمتكئ آمين. اللهم ارزقنا اتباع سنتنا وارزقنا من الخير ومن الرشاء ومن الوفاء والرسول. اللهم فقهنا في الدين واتقنا متكئ الراحمين. اللهم قلوبنا من دون معرفتك يا الله. اللهم قلوبنا من دون معرفتك الرحمن. اللهم قلوبنا من دون رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد طريق المعرفة وفهم شكر المراقبة وقد العلم والعمل والورع والخوف منك وخصوصك يا كريم يا رحمن برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على اله وصحبه سبحانك وتعالى عما يصفون. السلام عليكم ورحمة الله بسم الفاتحة. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim.